Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wat ta'lim wa tadhakkura wat tadhkir والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم إنا نسألك علما لدني ومشربا صافيا هانيا وهاب يا غني ربي يسر ولا تعسر ربي تمم بالخير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, kita menyambung pada pembacaan kitab Tanbihul Ghafilin yang saya namakan sebagai Mukhtasar Tanbihul Ghafilin, sebagai ringkasan kepada kitab ini. Itulah pada sesi ini untuk membicarakan berkenaan dengan biografi secara ringkasnya pengarang kitab, iaitu Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi. Namanya adalah Nasr bin Muhammad bin Ahmad bin Ibrahim, yang dikenal dengan nama Abu Al-Laith As-Samarqandi. Samarqandi nisbah kepada tempat kelahirannya, negeri kelahirannya Samarkand, iaitulah sekarang ni dalam Republik Uzbekistan, di Samarkand. Juga dikenal sebagai Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi Al-Hanafi, nisbah kepada mazhab Hanafi kerana beliau adalah salah seorang tokoh yang terkemuka dalam mazhab Hanafi. Al-Hafiz Ibn Qutlubugha dalam kitabnya Tajut Tarajim fi Tabaqatil Hanafiyah menyebut gelaran kepada Al-Imam Abu Al-Laith ni sebagai Imamul Huda, iaitu imam yang memberi petunjuk. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala adalah salah seorang simbol dari kalangan para ulama dalam mazhab Hanafi, dan dari kalangan orang yang zuhud dan juga ahli sufi. Di antara guru-gurunya yang terkenal adalah Al-Faqih Abu Ja'far Al-Handawani Al-Balkhi, yang wafat pada tahun 362 Hijrah, yang juga dikenal gurunya ini sebagai Abu Hanifah As-Saghir. Dan di antara karya-karya Al-Imam Al-Huda, Al-Faqih ini, banyak di antara karya-karyanya seperti selain daripada Tanbihul Ghafilin yang kita nak bacakan ini, iaitulah juga kitab Bustanul Arifin, juga ada Tafsirul Quran Lis-Samarqandi, Qurratul Uyun wa Mufarrijul Qalb Al-Mahzun, Fatawa An-Nawazil Uqubah Ahlul Kabair, dan banyak lagi lah di antara kitab-kitabnya. Jadi beliau rahimahullahu ta'ala ada satu qil, ada satu pendapat, satu riwayat yang menyatakan, yang menceritakan, walaupun begitu saya minta maaf kerana tidak dapat
cari sumber untuk mensahihkan riwayat ini berkenaan dengan cara hidup ataupun riwayat hidup secara terperincinya Al-Imam Abu Al-Laith ini, kerana kurangnya penulisan ulama berkaitan dengan riwayat hidup beliau. Namun begitu, ada satu pendapat yang mengatakan bahawa Al-Imam ini dia tidaklah memulakan pengajiannya ataupun dia tidaklah belajar daripada awal. Ini yang menarik berkenaan dengan Imam Abu Al-Laith ini. Itu ada satu pendapat yang mengatakan bahawa dia start belajar, dia mula belajar menuntut ilmu pada usianya 50 tahun. Daripada Samarkand, kemudian dia berhijrah ataupun dia melakukan rihlah perjalanan ilmunya sehinggalah sampai ke bumi Syam. Dan makamnya, kuburnya ada di Syria sekarang ini. Menuntut ilmu, belajar dan menyampaikan ilmu juga di sana. Jadi dalam usia yang agak lewat lah pada kita, umur 50 tahun baru start belajar. Dan perlu diingat bahawa Al-Imam Abu Al-Laith ni dia bukanlah asli ataupun bukanlah asalnya daripada orang yang berbangsa Arab. Dia orang Samarkand, orang Uzbekistan. Jadi dengan kesungguhan dia, dengan ketekunannya, dengan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan, dengan kerajinannya, dapat beliau bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu dan memahami ilmu sehingga digelar sebagai al-faqih, sehingga digelar sebagai Imamul Huda, dengan kesungguhannya, dengan kerajinan, dengan ketekunannya, izin daripada Allah Subhanahu Wa Taala juga, dapat beliau mengarang kitab dan menafsirkan Al-Quran dan juga faham serta faqih dengan ilmu fiqh. Begitu. Di sini menunjukkan bahawa tidaklah terlambat. Kalaulah kita telah pun berada pada satu tempoh usia, usia pada kata usia yang lanjut, usia yang orang kata orang dah belajar dah tua-tua ni, kerah lidah dah, macam-macam istilah yang keluar, jadi semua itu sebenarnya kita boleh ketepikan, menunjukkan bahawa contoh yang telah ditunjukkan oleh salafus soleh, walaupun dalam usia yang lanjut dan ketekunannya, kerajinannya, dapat dia menuntut ilmu dan menjadi orang yang alim dan dapat memberi pemahaman kepada masyarakat tentang ilmu-ilmu agama. Jadi umur bukanlah satu alasan. Usia bukanlah satu alasan untuk kita berhenti menuntut ilmu. Bahkan di sana ada satu anjuran untuk kita ini belajar daripada dalam buayan sehinggalah ke liang lahat. Itu. Jadi sama-sama kita mengambil manfaat daripada cara Al-Imam Abu Al-Laith As-Samarqandi ini, walaupun dalam usianya yang agak lanjut, tetapi masih lagi tekun dan gigih dalam menyampaikan ataupun menuntut ilmu. Manhajnya di dalam kitab Tanbihul Ghafilin ini, pengarang memulai dengan hadis pada setiap bab yang disertai juga dengan ayat-ayat Al-Quran sebagai penafsiran pada bahagian-bahagian yang kurang jelas pada hadis-hadis yang dia dikemukakan. Kemudian ditambah dengan hadis-hadis Nabi dan juga athar daripada para salafus salih. Jadi kitab Tanbihul Ghafilin ini dia tidaklah semata-mata pada menumpukan hadis-hadis Nabi SAW sahaja, tidak. Bahkan termuat di dalamnya nasihat-nasihat, pandangan-pandangan serta kisah-kisah orang-orang alim, kisah-kisah para salafus salih, bahkan kisah-kisah umat-umat yang terdahulu turut termuat di dalam kitab ini. Semua itu disertai dengan komen-komentar yang sesuai dan berasal daripada nas-nas yang diambil itu.
dengan ungkapan yang bergaya salafus salih dalam zuhud dan waraknya, yang membangkitkan semangat untuk kita ni melakukan ketaatan serta melepaskan diri daripada maksiat dan kemungkaran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana metodologi ataupun cara pengisian pada kitab ini merangkumi pelbagai, iaitu daripada hadis-hadis, daripada riwayat-riwayat yang bercampur aduk daripada ayat-ayat Quran, maka mungkin daripada itulah mendorongnya untuk menggunakan banyak hadis yang secara umumnya sanad hadis itu adalah daripada sanad-sanad yang lemah, yang dhaif. Walaupun begitu, itu bukanlah satu yang mengurangkan tentang keilmuan, tentang kefaqihan Al-Imam Abu Al-Laith. Boleh jadi beliau rahimahullahu ta'ala sebagai cara kita untuk husnuzan, beliau merangkumi segala apa yang riwayat-riwayat yang agak bercampur ini dalam satu kitab. Kemudian tujuannya supaya kita umat di akhir zaman ini, orang yang terkemudian ini, dapat belajar dan mengkaji serta menelaah dengan cermat mana hadis yang dhaif, mana hadis yang sahih, mana hadis yang maknanya sanad-sanadnya, sandaran-sandarannya kuat, sebagai tujuannya untuk kita sama-sama belajar. Bukanlah dengan tujuan apabila ada dalam kitab 100% kita boleh pakai. Itu caranya guru saya berpesan untuk kita husnuzan terhadap orang alim yang sungguh-sungguh dalam dia ni berusaha untuk menolong, menyampaikan ilmu. Bahkan kita sendiri tidak sempat dengan beliau rahimahullahu ta'ala, maka apa yang disajikan oleh beliau ini dapatlah kita telaah, dapatlah kita belajar, dan dapatlah kita tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang dapat kita jadikan pengajaran-pengajaran yang bersesuaian dengan wakil keadaan kita. Lebih-lebih lagi, kitab pada waktu ini telah pun ada yang ditahqiq, ada yang telah ditanda oleh para alim yang berusaha bersungguh-sungguh supaya apa? Tidak luput pahala keilmuannya yang dia cuba sampaikan, yang dia cuba jelaskan dalam kitab-kitabnya ini, tidak luput pahalanya menyampaikan ilmu ini. Jadi adalah amat malang apabila mereka yang ada, saya terbaca komen-komen di dalam Facebook, di dalam laman-laman web, yang mengatakan ada orang yang kata baca Tanbihul Ghafilin ni macam baca kisah-kisah dongeng, tak ada manfaat. Itu kata-kata yang sangat tidak beradab, yang sangat tidak sopan, yang sangat dengan bahasa yang kita boleh kata agak kurang ajar kepada orang alim yang bersungguh-sungguh dalam menyampaikan ilmu, dalam menyampaikan mutiara-mutiara daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang dikisahkan, apa yang diceritakan dalam kitab ini, kita tapis ataupun kita cermati, kita tengok mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hadis-hadis yang kita boleh guna pakai untuk amalan-amalan, walaupun hadis yang dhaif kita ambil dia sebagai fadilat-fadilat amal, itu tidak menjadi satu kesalahan. Maka dia bukanlah kisah-kisah dongeng seperti mana yang dikatakan, dan bukanlah karut-marut. Boleh jadi orang yang mengatakan sedemikian itu dia tidak memahami, ataupun dia ni tidak mendalami seperti mana apa yang telah didalami ataupun apa yang telah difahami oleh Al-Imam Abu Al-Laith dalam cubaannya ataupun dalam usahanya menyampaikan ilmu kepada kita ni. Jadi insya-Allah
Ya, lepas daripada ini untuk sesi-sesi yang akan datang ini kita akan masuk pada babnya yang pertama, iaitu bab ikhlas, iaitulah dalam menyatakan kesungguhan ya amalan kita ini semata-mata kita niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Sekian itu untuk waktu ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi sebelum saya terlupa untuk yang akan datang ini dan juga seterusnya, bolehlah ya like pada channel YouTube ini serta share sebanyak yang mungkin, insya-Allah. Kemudian boleh subscribe, tandakan juga untuk di onkan notificationnya. Moga-moga nanti apabila ada video-video yang terbaru secara ringkasnya dapat kita sama-sama mengambil manfaat, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.